puak-puak ini ada hujah. Tok Guru kami kata demikian ada sebab. Tok Guru kami kata Nabi pi ke kanan, Tok Guru pi ke kiri, kita ikut Tok Guru. Ada sebab. Sebabnya ialah ada benda Nabi buat, kita tak boleh ikut. Contoh, Nabi kahwin ramai. Maka Tok Guru kahwin 4, Tok Guru yang betul. Maka kita tak boleh ikut Nabi kahwin ramai lebih daripada 4. Tok Guru kahwin 4, kita kena ikut Tok Guru. Itu hujah saja. Pengecualian terhadap Nabi SAW, pengecualian yang kita faham dari agama. Tapi yang disebutkan tadi kenyataan umum, macam suatu pendirian. Nabi ke kanan, Tok Guru ke kiri, kita ikut ke kiri. Itu suatu kenyataan pendirian yang salah. Dr. Daniel, apa komen Dr. Daniel tentang seorang yang dipanggil Ustaz Muhaizat di Kelantan, yang dalam satu videonya mengatakan jika Nabi pergi ke kanan, Tok Guru pergi ke kiri, hendaklah kita ikut Tok Guru. Kerana katanya kita ini anak murid tidak begitu faham tentang kehendak Nabi. Tok Guru kita lebih faham, maka kita ikut Tok Guru, jangan ikut Nabi. Sebenarnya ya, ada yang menghantar video klip itu pada saya, Ridwan. Ada yang menghantar minta saya dengar komen. Biasa saya tak berminat sangat mendengar ceramah ustaz-ustaz, kecuali yang tertentu sahaja, termasuk ustaz yang namanya disebutkan tadi. Saya tak berminat langsung mendengar ceramah-ceramah dia. Dengan kelemahan saya pilih ustaz-ustaz yang mampu membimbing saya dengan dalil dan sebagainya. Tapi diminta saya melihat video klip, saya tengok ialah. Dan ya, betul dia berkata demikian seperti yang telah kita sebutkan tadi. Kenyataan jika Nabi SAW pergi ke sebelah kanan, Tok Guru kita pergi ke sebelah kiri, hendaklah kita ikut Tok Guru. Apa saja alasan kita, kenyataan itu bercanggah dengan prinsip agama. Prinsip agama tidak mengajar kita seperti itu. Makanya dipanggil ustaz ini, dia mengajar sesuatu yang bercanggah dengan prinsip agama. Sedangkan kalau kita nak mengajar umat, ajar prinsip agama yang betul dahulu. Kalau betul-betul seseorang itu ulama, dia takkan sebut benda seperti itu. Nabi pergi kanan, Tok Guru pergi kiri, ikut Tok Guru. Kalau betul seorang itu ulama, malah ulama muktabar dahulu, tak ada seorang yang sebut begitu. Ulama, betul-betul ulama yang muktabar dahulu, kita tak pernah dengar kenyataan seperti itu. Sebab apa? Tak berani mereka sebut seperti itu. Berdasarkan dalil. Ada satu dalil yang tak saya sebutkan sekarang, iaitu hadis Nabi SAW. Dalam hadis Nabi itu, Nabi SAW bersabda yang bermaksud, demi zat yang jiwaku di dalam tangannya, yakni demi Allah, jika Musa, yakni Nabi Musa, hadir di kalangan kalian dan kalian mengikutnya dan meninggalkan aku, kata Nabi, kamu jadi sesat dari jalan yang lurus. Jika Musa hidup sekalipun dan menemui kenabianku, dia pasti mengikut aku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Darimi Ahmad dan ia bertaraf hasan, yakni baik. Hadis ini antara hadis-hadis yang mengajar prinsip tentang hal isu yang ditimbulkan ini. Jangan sebut Tok Guru. Nabi Allah Musa alaihissalam, kata Nabi, hidup di kalangan kamu. Alaihissalam, Nabi Musa hidup di kalangan kamu dan kamu mengikut dia.
tidak mengikut aku, yakni Nabi SAW. Mengikut Nabi, itu penting. Padahal Nabi Musa pun Nabi. Tapi mengikut Nabi Musa akan bawa kamu akan menjadi sesat jika kamu tidak mengikut aku. Jadi mengikut itu artinya ikut apa Nabi buat. Nabi ke kanan, kita ke kanan. Tapi dengan ilmu. Jika Nabi beri kita kelonggaran, Nabi sebut, antum a'lamu bi amri duniakum. Hadis Muslim. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Maka kita boleh pilih itu ataupun ini. Walaupun Nabi pilih yang lain, tapi Nabi sudah memberi landasan pada kita dengan jelas. Kamu bab dunia, pilihlah ikut kamu. Nabi SAW dihidangkan dengan dhab. Daging dhab, Nabi tak berselera memakannya. Tapi sahabat Khalid dan Walid berselera. Tapi Nabi mengizinkan. Ini dilakukan sebab baginda mengizinkan. Bukan sebab baginda ke kanan, sengaja kita ke kiri. Bukan begitu. Jadi, kenyataan ustaz ini tidak betul. Yang betulnya, jika Nabi Allah Musa hidup di kalangan kita, walaupun baginda Rasul, kalau kita mengikut, bukan Tok Guru, Nabi Allah Musa, Nabi SAW mengatakan kita sesat. Sebab tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Itu yang betul. Itulah prinsip agama. Apatah lagi Tok Guru boleh sesat, Tok Guru boleh salah. Tok Guru boleh memberikan pentafsiran yang salah. Jadi semata-mata kita mengatakan Nabi ke kanan, Tok Guru ke kiri, ikut Tok Guru. Tok Guru boleh sesat. Tambah Tok Guru sekarang. Bukan ulama muktabar pun. Lagi kita kritikal. InsyaAllah. Kemudian cuba kita lihat kenyataan guru skala Tok Guru. Kenyataan guru skala Tok Guru. Siapa dia? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Takat Tok Guru kita ni apalah sangat berbanding sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Diriwayatkan dalam kitab sejarah yang terkenal Al-Kamil Fit Tarikh oleh Imam Ibnu Athir. Diceritakan tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika dilantik menjadi khalifah yang pertama. Beliau telah membuat ucapan penting. Antara isi ucapan khalifah pertama kita radhiyallahu an ialah, wahai manusia, aku dilantik sedangkan aku bukanlah yang terbaik dari kalangan kamu. Kalimat awalan, kalimat yang melambangkan tawaduk. Aku dilantik, tapi aku bukan yang terbaik dari kalangan kamu. Jika aku betul, tolong aku. Tapi jika aku salah, perbetulkan aku. Ini guru skala Tok Guru. Dia boleh tersalah. Jika aku betul, tolong aku. Jika aku salah, dia tak kata jika salah pun ikut juga. Kalau aku tersalah pun ikut juga. Kalau aku salah, perbetulkan aku. Kemudian beliau berkata apa lagi? Beliau berkata, jika aku taat Allah dan Rasul, taatlah aku. Jika aku derhakai Allah dan Rasul, tiada ketaatan kepadaku. Nampak? Jika beliau ikut Allah dan Rasul, termasuk Rasul, diikut, baru taat. Tak ikut, jangan taat. Jadi ikut ni artinya, kalau Rasul ke kanan, kita ke kanan kan. Senang-senang pula Rasul ke kanan, Tok Guru ke kiri, kona baring ikut Tok Guru. Tok Guru boleh tersilap bro. Tambah Tok Guru sekarang. Tok Guru sekarang. Ulama mazhab dahulu ada anak murid mereka berbeza pandangan dengan Tok Guru mereka yang merupakan ulama muktabar, mustahid besar. Ada anak murid berbeza pandangan, tapi dengan penuh hormat, tapi berbeza pandangan. Yang Tok Guru kita bukan mustahid pun. Bukan sampai mustahid muktabar pun. Takat Tok Guru kita, kita hormat. Tapi tak sampai ke taraf ulama muktabar yang anak murid boleh
ada pandangan berbeza dengan tok guru mereka. Sebab begitulah Islam. Sebab agama ni bukan milik tok guru. Agama ni Allah punya. Sebab itu kita tekankan tadi, hujjah balighah, hujjah daripada Allah. Maka yang kita rujuk adalah dalil daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Bukan semata-mata tok guru kona pusing kiri kita ikut tok guru. Jadi ajaran oleh ustaz yang disebutkan namanya tadi dari Kelantan tadi tak betul sama sekali. Lebih membimbangkan jika dikatakan itulah pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah, lagi membimbangkan. Ini antara problem di Malaysia ya. Ajaran-ajaran yang memeningkan kepala dibiarkan. Seolah-olah it's okay. Dan yang membimbangkan juga bila kita cuba nak bawa kembali pada Al-Quran dan juga As-Sunnah dengan metodologi. Bukan sembrono, menggunakan otak kita memandai-mandai tafsir, tidak. Dengan metodologi. Wah, kita pula dihukum sebagai grup yang sesat. Wahabi. Senang-senang dihukumkan Wahabi. Dia tuan nak tahu bila saya dituduh Wahabi, baru saya buka buku nak kaji apa itu Wahabi. Lepas saya dihentam sebagai Wahabi, baru saya kata, oh, Wahabi itu siapa? Saya pun tak kenal Wahabi, tapi dah kenal dah. Sampai saya, bila orang tanya saya, doktor ikut Muhammad Abdul Wahab. Saya kata kitab Muhammad Abdul Wahab yang dikaitkan dengan Wahabi, satu kitab dia pun saya tak simpan di rumah. Satu kitab dia pun tak pernah saya sebut dalam kelas saya. Berkata Muhammad Abdul Wahab, tak pernah saya sebut. Saya tak tahu kitab mana yang dia tulis. Dia ada tulis kitab. Saya tak pernah rojok, tak pernah baca, tak tahu nama kitab dia. Dan kita sebut nama kitab, Imam Asy-Syaukani, Nailul Autar, Ibnu Hajar Asqalani, Fathul Bari, Syarah Muslim oleh Imam Nawawi. Itu sering kita sebut. Muhammad Abdul Wahab. Saya tak pernah kenal kitabnya, tapi saya dituduh Wahabi. Nak tergelak. Nak tergelak. Ini dia. Ini dia mindset setengah orang. Tuduh dengan senang. Tambah bila kita kata rojok pada dalil, lagilah. Setengah orang dia melihat itu sebagai isyarat lah. Isyarat mereka ni tak apa nak betul. Rojok pada dalil tak apa nak betul, bro. Pula kita mengatakan rojok pada dalil dengan metod yang betul. Kita bukan sekadar rojok pada dalil dengan senang-senang, sembrono. Metodologi kena betul. Apa kitab yang kamu rojoki? Tafsir kamu guna kitab apa? Hadis kamu rojok kitab mana? Rojokkan. Metodologi kita tekankan supaya kita tidak sembrono dalam memahami agama. Kita tekankan begitu. Tu pun, Ridwan kata apa tadi? Tu pun dituduh Wahabi. Kena juga. Tak apalah. Orang itu, dia sedang nak berikan pahala pada kita kan. Terima kasihlah. Saya nak sangat. Amin. InsyaAllah. Okey. Ridwan bagus. Beritahu. Hujah. Pok-pok ini ada hujah. Tok guru kami kata demikian ada sebab. Tok guru kami kata Nabi pi ke kanan, tok guru pi ke kiri, kita ikut tok guru. Ada sebab. Sebabnya ialah ada benda Nabi buat, kita tak boleh ikut. Contoh, Nabi kahwin ramai. Maka tok guru kahwin 4, tok guru yang betul. Maka kita tak boleh ikut Nabi kahwin ramai, lebih daripada 4. Tok guru kahwin 4, kita kena ikut tok guru. Itu hujah saja. Pengecualian terhadap Nabi SAW, pengecualian yang kita faham dari agama. Tapi yang disebutkan tadi kenyataan umum, macam suatu pendirian. Nabi ke kanan, tok guru ke kiri, kita ikut ke kiri. Itu suatu kenyataan pendirian yang salah. Nabi buat itu, kita tak boleh ikut. Berapa kerat yang seperti itu. Wahai tuan-tuan, yang pengecualian hanya untuk Nabi SAW, hanya untuk baginda, berapa banyak sangat yang seperti itu. Baginda berkahwin lebih. Okey. Kemudian baginda dalam konteks puasa tidak berbuka. Berapa banyak yang seperti itu. Yang Nabi sebut selalu apa dia?
Yang kita pegang hadis sahih. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak suka sunnah yang aku bawa, dia bukan dariku. Inilah kaedah yang kita kena bawa. Siapa yang tak suka sunnah yang aku bawa, aku bawa begitu, dia tak ikut begitu, dia tak suka, dia bukan dari umatku. Pengecualian, kita tahu pengecualian. Tak payah katalah Nabi ke kanan, kita ke kiri. Bab pengecualian ini, kita tahu itu pengecualian dan kita takkan ikut. Berkahwin ramai, kita tahu nas tentang kita, ayat Quran sebut 4. Maka bila baginda berkahwin ramai, kita bincang kitab tafsir, ini pengecualian untuk Nabi SAW sahaja, kita tahu. Tapi itu pengecualian seperti itu untuk Nabi khususnya tidak banyak. Tidak banyak. Majoriti yang besarnya adalah sunnah untuk kita jadikan panduan. Dan baginda, saya ulangi, baginda berkata, "Famar raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak suka sunnah, tidak mengikut apa yang aku buat, dia bukan dari umatku. Nak letak mana hadis-hadis seperti ini? Dia tak payah ulangilah apa yang ustaz ni sebut dari Kelantan, tak payah sebut. Ini semua kenyataan yang boleh membawa pada kesesatan, kenyataan yang bercanggah dengan prinsip Islam, bukan dari ajaran agama sebenarnya. Yang dari ajaran agama, cerita Nabi Allah Musa tadi. Kalau Nabi Allah Musa hidup di kalangan kalian, kamu ikut Nabi Allah Musa, jangan sebut Tok Guru, kamu ikut Nabi Allah Musa, kamu sesat. Siapa yang benci sunnahku, tak ikut aku, dia bukan dari umatku. Itu yang tak kita highlight, bukan kenyataan Ustaz Kelantan ni. Nabi kanan, Tok Guru kiri, ikut Tok Guru. Sorry, buang kenyataan itu dari hidup kita. InsyaAllah. Allahu a'lam bissawab.